أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pertama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah rahmat dan izin daripada Allah Subhanahu wa taala kita masih dikurniakan dengan kesempatan masa dan juga waktu untuk terus dapat berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan kesempatan dan juga masa yang masih Allah kurniakan kepada kita maka dapat dipergunakan dengan sebaik mungkin, terutama dalam kita melaksanakan apa yang telah pun menjadi satu kewajipan ataupun tanggungjawab untuk kita laksanakan sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan apa yang telah pun diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Mudah-mudahan segala amalan dan kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan akan diterima sebagai suatu amal yang soleh yang kita harap menjadi sebab ataupun menjadi punca untuk kita mendapat rahmat, keredaan dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, terutama di akhirat kelak insya-Allah. Maka jadi pada malam ni kita nak menyambung perbincangan ataupun berkongsi pandangan dan juga penjelasan para ulama berhubung dengan beberapa persoalan yang telah pun kita bicarakan dalam apa yang disebut sebagai kitab Al-Mawa'izul Badi'ah, ketika mana kita masih membincangkan tentang beberapa persoalan yang terdapat dalam pengajaran yang ke-26 di antara 27 di antara persoalan yang disebut dalam pengajaran ini tentang peringatan Allah Subhanahu wa taala agar kita bersedia, agar kita beramal dengan amalan-amalan agar mudah-mudahan segala apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kurniaan pahala, daripada kurniaan syurga, keampunan, rahmat dan keredaan, mudah-mudahan akan dapat kita perolehi, akan dapat kita miliki dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kita masih membincangkan tentang persoalan yang berhubung kait dengan apa yang disebut sebagai ibadah. Mudah-mudahan perkara ini sedikit sebanyak memberikan penjernihan ataupun pencerahan kepada apa yang sebenarnya yang disebut sebagai ibadah. Baik, jadi kita masih membincangkan tentang beberapa persoalan yang disebut oleh penulis, penulisan yang berkaitan dengan ibadah, yang menceritakan bahawasanya ibadah ini terbahagi kepada dua sifat ataupun dua bentuk. Yang pertama yang disebut sebagai ibadah khususiyah, yang biasa kita faham sebagai satu ibadah, iaitu persoalan ibadat perbuatan yang sifatnya berhubung terus dengan Allah Subhanahu wa taala, ataupun yang kita sebut, yang kita biasa faham ianya sebagai satu ibadah. Persoalan sembahyang, persoalan puasa, persoalan zakat, persoalan haji, dan seumpamanya. Maka yang kedua pula ada ibadah yang disebut sebagai ibadah umumiyah.
dalam bentuk yang kita sebut sebagai persoalan hubungan kita sesama manusia. Di antaranya menunaikan kewajipan-kewajipan sesama manusia. Tolong-menolong, bantu-membantu dalam perkara-perkara yang diharuskan menghormati ibu bapa, jiran, tetangga, mengiratkan silaturahim antara saudara mara, sahabat handai bermuamalah dan seumpamanya. Maka ketika mana kedua-dua ibadah ini digabungkan ataupun disekalikan dalam kehidupan kita, dalam keadaan bukan saja kita melihat bahawasanya ibadah itu merupakan perkara yang bersifat hubungan kita dengan Allah, malahan ia juga dikira sebagai satu ibadah bila mana dalam persoalan hubungan kita sesama manusia, maka itulah yang disebut sebagai melengkapkan pengertian ibadah yang sebenar sebagaimana yang disebut dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Kerana Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini sifatnya apa yang kita sebut sebagai syumul. Syumul ni maknanya kita melengkapi seluruh aspek, seluruh sudut, seluruh apa saja kerja buat manusia. Bukan saja yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala tetapi yang berhubung dengan manusia. Maka ketika mana kita laksanakan kedua-dua tadi, maka barulah kita melengkapi apa yang disebut sebagai persoalan ibadah dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita dah bincang juga hari itu tentang persoalan nak jadi ibadah ini, dia bukanlah kita sebut dalam keadaan bila kita buat jadi tu boleh. Kerana dia mesti melalui beberapa persoalan, beberapa syarat-syarat, amalan-amalan yang mana ketika mana lengkap semua perkara ni, maka barulah ianya mudah-mudahan dikira sebagai satu ibadah. Jadi antara yang telah pun kita sebutkan hari itu, bahawasanya pertama kita kena ambil kira sama ada perbuatan ibadah ini bersifat perbuatan, perkataan ataupun niat. Maka yang pertamanya, amalan-amalan yang dikerjakan tadi hendaklah diperakui dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Kena kita tengok apakah perkara ini disebut sebagai ada pensyariatan dia. Pensyariatan tu maksudnya diperakui. Allah benarkan, Nabi benarkan kita buat. Ketika itulah mudah-mudahan bila kita melaksanakan ibadah ini, maka perkara tadi mudah-mudahan diambil kira sebagai satu ibadah kerana ia perkara yang diperakui. Kerana kita sedia ingat bahawasanya ibadah ini merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah yang menentukan apa itu ibadah, cara-cara melaksanakan ibadah tadi dan segala persoalan yang berhubung kait dengan kerja yang kita sebut sebagai ibadah. Jadi bila kita melaksanakan sesuatu perkara, walaupun mungkin dari segi pandangan mata kasar kita, apa yang kita nampak sebagai sesuatu yang baik, tapi kita kena faham bukan sesuatu yang baik pada pandangan kita itu dikira baik pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana baik itu bila mana mengikut apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana ibadah tidak boleh disandarkan hanya semata-mata kepada apa yang kita rasa baik. Ibadah tidak boleh disandarkan hanya semata-mata kerana adanya suara yang kita sebut sebagai majority. Ibadah tak boleh dikira semata-mata kerana ini keputusan mesyuarat. Tak. Tapi ibadah dia kena ikut apa yang disebut oleh Allah dan juga dinyatakan oleh Rasulnya dan diterangkan kepada kita oleh para ulama. Maka itu yang pertama. Yang kedua, amalan yang kita kerjakan tadi di samping diperakui dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dikerjakan dengan niat yang ikhlas kerana Allah. Bermakna kita buat ibadah tadi bukan kerana yang lain, tapi kerana memenuhi tuntutan Allah Subhanahu wa taala, kerana memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, amalan-amalan tadi pula hendaklah dilakukan dengan seelok-eloknya. Dalam keadaan sesempurna yang mungkin, sesempurna yang dapat, seelok yang kita dapat laksanakan bagi menepati kehendak Allah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam sebuah hadis yang bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka apabila seseorang daripada kamu membuat sesuatu pekerjaan
maka dilakukan kerja itu dengan bersungguh-sungguh. Kata Nabi, innallaha yuhibbu idza amila ahadakum amalan an yutqinahu aw kama qala. Nabi pesan gitu. Nabi kata Allah suka. Allah mana katakan terima. Allah dalam keadaan mana kata ingin melihat bila mana kita buat satu kerja, maka kita bersungguh-sungguh melakukan kerja itu. Ketika itulah ini maknanya syarat yang ketiga yang mudah-mudahan kalau ada dalam kerja ibadah kita, kerja amalan kita, kerja apa pun yang kita buat, maka kita dah ada 3 syarat yang mudah-mudahan maknanya kita harapkan ibadah tadi diterima. Tapi 3 ni tak cukup kerana ada lagi yang keempat. Baik. Jadi yang keempatnya apa pula? Kita ketika mana membuat kerja-kerja hendaklah selaras dengan hukum syarak dan tidak melampaui batas-batasnya, seperti tidak menzalimi orang, tidak ada sifat khianat, tidak menipu, tidak menindas atau merampas hak orang lain ataupun lain-lain sifat yang ditegah. Kena ingat dalam keadaan kita melakukan ibadah ini, kena jauhkan benda-benda yang disebut sebagai melampaui batas. Melampaui batas maksud apa? Kita buat kerja tak sama dengan apa yang telah pun ditentukan oleh Allah sebagaimana yang diterangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kerana dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan ibadah ni, kadang-kadang kalau kita perasan kata, dia ada kadang-kadang yang melibatkan hak-hak orang. Seumpama kita menunaikan sembahyang secara berjemaah, di mana bila kita sebut berjemaah tadi, biasanya kita akan melaksanakan ibadah dalam keadaan ada imam dan juga makmum. Jadi makmum tadi mungkin dalam keadaan ramai sehingga mana kita terpaksa makna kata menunaikan sembahyang dalam beberapa saf-saf yang tertentu. Maka dalam persoalan yang berkaitan dengan saf ini, sebenarnya yang dibincangkan oleh para ulama di sana ada melibatkan hak-hak orang, hak-hak jemaah, hak-hak sesiapa yang datang ke masjid untuk menunaikan ibadah. Jadi apa pun persoalan yang kita nak buat yang berkaitan dengan persoalan tadi, maka syarat yang keempat mengatakan kerja ataupun keputusan ataupun segala peraturan ataupun segala apa juga perkara yang kita letakkan sebagai asas, hendaklah dia selaras dengan hukum syarak dan tidak melampaui batas. Kerana kalau kita buat kerja itu, dia tak sama dengan hukum syarak dan dalam keadaan melampaui batas, antaranya kita mengambil hak orang lain, antaranya kita menzalimi orang, antaranya kita melakukan sesuatu yang ditegah, maka apa yang kita letakkan, apa yang kita putuskan, apa yang kita buat, dia tak jadi ibadah. Dia tak jadi ibadah, walaupun mungkin dari sudut yang lain kita nampak itu sebagai satu kebaikan. Tapi sebagaimana kita katakan tadi, ibadah tak boleh disukat dengan kebaikan semata-mata. Ibadah tak boleh kita sandarkan hanya kepada keputusan suara ramai. Ibadah tak boleh kita sandarkan hanya semata-mata kerana ini apa yang telah pun dipersetujui dalam perbincangan dan sebagainya. Tapi kena ambil kira kata apa yang Allah sebut dalam persoalan tadi, apa yang Nabi gambarkan ataupun apa yang Nabi jelaskan pada kita tentang perkara itu. Jadi kalau sekiranya bertepatan, fadal, kita laksanakan. Kalau sekiranya tidak bertepatan, maka kita bimbang kerja tadi dalam keadaan tak jadi ibadah, bermakna kita tak dapat apa-apa lah. Walaupun mungkin dari segi hukumnya ada persoalan lain, tetapi dalam keadaan mana kata bila kata tadi kita tak cukup syarat ini, tak cukup mana kata tidak memenuhi syarat ini, maka amalan tadi tidak menjadi satu ibadah. Walaupun dari sudut yang kita sebutkan tadi, kita nak mencari yang terbaik, kita nak mencari yang paling elok, maka itu syarat yang keempat yang disebut oleh para ulama. Jadi kena pastikan dalam keadaan apapun yang kita putuskan, apapun yang kita bincang, apapun yang kita mana kata sebut, maka dia kena tengok dulu. Kerana sumber hukum tu ada Al-Quran dan juga hadis. Itu sumber hukum yang paling utama.
Perhatilah dulu, tengoklah dulu. Betul ke tidak, bertepatan ataupun tidak apa yang kita nak buat ni dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Kalau betul, kita laksanakan. Mudah-mudahan dia menjadi satu kebaikan. Tapi kalau tidak, maka ya tak perlulah untuk kita melaksanakan sesuatu apa yang telah pun kita bincang dan seumpamanya. Baik. Kemudian yang kelimanya, maka jangan sampai mengganggu atau melalaikan ibadah pokok seperti sembahyang, puasa dan sebagainya, sesuai dengan kehendak firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh urusan harta benda kamu dan anak pinak kamu daripada mengingati Allah dengan menjalankan perintahnya, dan ingatlah sesiapa yang melakukan yang sedemikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Dalam surah Al-Munafiqun maaf, pada ayat yang ke-9. Jadi dalam keadaan kita nak cari kebaikan ni, jangan lupa ada benda asas yang kita kena jaga. Ya, kita kena ambil perhatian, jangan tinggal sembahyang waktu walaupun ketika tu mungkin kita sibuk melaksanakan urusan nak bantu orang ni. Nak tolong orang, nak nak memudahkan kerja orang, nak memudahkan bebanan orang, tapi ketika mana perbuatan itu kita lakukan hingga melalaikan kewajipan yang utama, maka dia juga tidak dikira sebagai satu ibadah kerana tak cukup syarat dia, tak cukup dia punya panduan yang disebut oleh para ulama. Jadi ketika itulah maknanya kita kena tengok setiap kali apa yang kita nak buat tu, maka kalau ada 5 syarat tadi, mudah-mudahan dia menjadi satu ibadah daripada menjadi satu ibadah di sisi mana kata kebaikan kehidupan di akhirat. Maka itu yang disebut sebagai persoalan yang dinamakan sebagai syarat. Baik. Maka di samping itu pula muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam melengkapkan lagi ibadah ini, selain daripada kita melaksanakan kerja tadi, yang mana ibadah tadi dikira sebagai ibadah, kemudian ibadah tadi kalau boleh kita cari yang paling afdal. Ya, walaupun boleh ibadah ni kita buat mana-mana pun, tapi ada waktu-waktu, ada ketika-ketika di mana ada beberapa ibadah yang sepatutnya kita mana kata utamakan. Bukan maksud kata yang lain tu tak buat, tak apalah, nak buat pun buatlah, tapi dalam masalah mana kata keutamaan tadi, afdal itu. Maka di bawah tajuk ibadah yang afdal, maka ibadah yang afdal ialah ibadah yang dilakukan bagi tujuan mencapai keredaan Allah mengikut keadaan ataupun suasana semasa. Jadi kadang-kadang ada suasana semasa tu kita buat satu kerja lain, ibadah juga, tapi sebenarnya kita meninggalkan sesuatu yang lebih afdal daripada itu. Sesuatu yang lebih baik sepatutnya kita buat, tapi kita tinggalkan, kemudian kita buat sesuatu perkara yang lain. Bukan bermaksud kata tak elok, bukan bermaksud kata tak sah, bukan bermaksud kata tak bagus, tapi ada yang lebih bagus. Kita pun tak kadang-kadang bila mana kata ada orang bagi hidangan, dua-duanya mana kita sedap, kita akan cari yang lebih sedap. Yang tu pun sedap juga, tapi yang ni lebih sedap, maka kita akan makan yang lebih sedap hingga meninggalkan perbuatan ataupun meninggalkan makanan yang sedap tadi. Maka serupalah untuk melengkapkan kesempurnaan. Kerana Nabi sebut tadi, ulama sebut tadi, di antara syarat tadi, bila kita buat satu kerja, cari yang terbaik. Cari yang paling elok, cari yang paling sempurna. Maka di antara kaedah kita mencari yang paling sempurna ialah kita melihat kepada suasana dan keadaan semasa, maka apakah ibadah yang paling baik di kala itu. Baik, antara contohnya kata para ulama, penulis makalah ataupun penulisan ini mengatakan ibadah yang afdal ialah ibadah yang dilakukan bagi tujuan mencapai keredaan Allah Subhanahu wa taala menurut keadaan di masa itu. Misalnya, ibadah yang afdal ketika mana adanya apa yang disebut sebagai panggilan ke medan jihad ialah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Itu ibadah yang paling afdal. Walaupun ketika tu mana kata boleh kita baca Quran, tak pergi berjihad, contoh kata gitulah. Duduk baca Quran, duduk berzikir sebagainya, tak masalah. Tapi yang paling afdal ketika itulah berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana suasana ketika itu, itulah ibadah yang diutamakan. Antara lain, contohnya, ibadah yang afdal ketika ada tetamu ialah melayani tetamu. Tak, ibadah itu ibadah lah. Tetamu datang, misal kata di rumah, maka ketika tu kalau kita sibuk baca Quran, sibuk berzikir, tak masalah. Tapi yang afdalnya apa? Yang afdalnya layanlah tetamu tu. Tak? Mana itu yang paling baik. Itu yang paling elok. Yang ketiga, contohnya misal kata ibadah yang afdal dilakukan pada pertengahan malam, seumpama salat sunat tahajud, tilawatil Quran, berdoa, berzikir dan beristighfar. Itu di antara ibadah-ibadah yang diutamakan pada waktu mana kata muntasifil lail ataupun di pertengahan malam. Walaupun selain daripada tu boleh kita buat, tak ada masalah. Begitu juga ketika mana ibadah yang afdal ketika azan. Orang azan, kita baca Quran, orang azan, kita berzikir, tak masalah. Tapi afdal apa dia? Jawab azan. Tak? Itu lebih afdal. Walaupun tak salah kita nak zikir, tak salah baca Quran waktu orang nak tengah azan. Tapi yang afdal mana? Yang afdal jawab azan. Jawab azan. Baik. Kemudian contoh lain pula, ibadah yang afdal ketika kesusahan, ketika waktu orang susah tadi apa dia? Menolong orang-orang yang ditimpa kesusahan. Beri bantuan, beri maknanya contohlah hari itu ada saudara kita yang mungkin diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan musibah banjir dan sebagainya, maka yang afdal waktu tu tolong mereka tadi, beri mana kata semangat ke, beri mana kata ataupun mana kata bersama-sama lah dalam keadaan yang boleh kita membantu saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan musibah. Maka itu ibadah yang paling mulia ketika itu, yang paling afdal ketika itu. Begitu juga misal kata ibadah yang afdal, contohnya kalau kita sedang berada dalam keadaan menunaikan ibadah haji, ketika mana kita wukuf di Arafah, apa dia? Itu berdoa, berzikir dan membaca Al-Quran. Walaupun boleh kita duduk saja, tak ada masalah. Tapi yang afdalnya apa? Berdoa lah sepanjang-panjang kita wukuf tu, habis doa kita zikir pula, habis zikir baca Quran pula. Maka itu di antara persoalan. Contoh lain, ibadah yang afdal pada hari Jumaat, apa dia? Selawat. Tak? Kita memperbanyakkan selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun boleh kita nak baca Quran, nak zikir, nak itu, nak ini, tapi yang afdal ketika itu ialah berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah yang utama yang Nabi sebut dalam keadaan kalau kita nak baca surah-surah tertentu daripada Al-Quran, contohnya pada malam Jumaat ataupun hari Jumaat, apa dia? Nabi kata surah Kahfi. Tak salah kalau kita nak baca surah Yasin pun, tak salah ya. Tapi Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata mana kata yang afdalnya ikutkan hadis tu ialah baca surah Kahfi pada malam ataupun siang hari Jumaat. Maka itu dari segi keafdaliyahnya, maknanya keutamaan dia. Tak masalah kita nak baca surah lain pun. Tapi hadis ataupun sunnah menyatakan bahawasanya Nabi sebut yang paling afdalnya malam tu kalau kita nak baca misal kata surah, bacalah surah Kahfi. Pagi Jumaat pun gitu juga. Maka itu di antara beberapa persoalan yang disebut oleh para ulama. Umpama contoh lain pula, ibadah yang afdal ketika ada orang sakit, apa dia? Kita pergi ziarah. Maka ini di antara perkara-perkara yang kadang-kadang kita pun maknanya bukanlah kata tak ambil kisah, mungkin kita terlepas pandang. Kita hanya beranggapan ibadah tu ibadah lah, apa pun kita buat kira okey dah. Betul lah tu. Tapi dari segi maknanya afdal itu tadi, keutamaan itu. Kerana bila diutamakan tentulah ganjaran pahalanya lebih daripada yang lain. Tentulah maknanya keberkatannya lebih daripada yang lain. Walaupun yang lain tu kalau kita buat tak ada masalah. Tapi maknanya dari segi nak mencari yang terbaik.
dari segi nak mencari yang paling elok, kerana tadi yang kita sebut sebagai syarat. Maka kata para ulama, bila kita buat ibadah, kita nak buat yang sebaik-baiknya, bukan dari sudut pelaksanaan saja, tapi dari sudut keutamaan. Cari mana yang paling baik waktu ni, waktu orang azan ni, orang tengah azan ni, kita boleh buat macam-macam ibadah. Sembahyang boleh, baca Quran boleh, zikir boleh, jawab azan boleh. Maka di antara empat ni mana paling elok? Kita ambil jawab azan. Kerana itu yang paling baik. Tiga tu tak apalah kita buat pun, tapi kalau kita ambil yang keempat ni, itu lebih baik daripada yang lain. Maka ini yang disebut sebagai persoalan-persoalan yang disebut oleh para ulama dari sudut keutamaan. Jadi apa pun balik kepada persoalannya jugalah, dipesan oleh para ulama, ibadah ini mesti disertai dengan ilmu. Itu dia. Kerana kalau tidak, dia ada dua kemungkinan. Pertama, ibadah kita tidak diterima, dan yang kedua, mungkin kita melakukan ibadah tapi kurang kesan dan juga pahalanya. Macam tadilah, dalam keadaan mana kata kita tidak mengambil kira suasana dan juga maknanya keadaan semasa, dalam keadaan kita tak ada panduan dan pedoman tentang ibadah mana yang perlu untuk kita buat, yang sepatutnya kita buat, yang seutamanya kita buat pada ketika itu, lalu kita memandang apa juga perkara ibadah itu benda baik, maka kita mungkin akan rugi dari satu sudut. Walaupun tak salah melaksanakan apa-apa dalam apa juga keadaan dan juga suasana, jika sekiranya perkara itu syariatkan oleh Allah, tapi di sana kata para ulama ada keutamaan yang perlu kita fahami. Maka itu yang disebut sebagai persoalan ibadah tadi. Di samping tadilah kita kata jangan mana kata kita buat tadi dalam keadaan menyimpang daripada apa yang telah pun ditentukan oleh para ulama, atau berdasarkan kepada apa yang disebut oleh Al-Quran dan juga hadis. Pasal itu bila kita buka mana kata bab-bab yang berkaitan dengan ibadah ini, maka ulama tak terlepas daripada menerangkan kepada kita kaedah dan cara, supaya mudah-mudahan amalan yang kita buat tadi mencapai maksud dan tujuan, iaitu mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kita buka kitab fiqh, misal kata dak ulama bincang tentang persoalan yang berkaitan dengan sembahyang, bukan saja dari sudut sembahyang, tapi berkaitan dengan macam-macam lah perkara yang mungkin timbul dalam persoalan sembahyang. Mungkin dalam keadaan sembahyang tadi akan berlaku beberapa perkara, beberapa suasana, beberapa permasalahan-permasalahan, terutama kalau kita laksanakan sembahyang secara berjemaah. Maka bila kita buka kitab, macam-macam bab yang ada. Bab persoalan yang disebut sebagai al-istikhlaf, persoalan mengganti imam. Siapa yang layak, siapa yang tidak, bagaimana kedudukan dan sebagainya. Kemudian bab tadi kita kata tadi dalam masalah yang berkaitan dengan hak-hak orang yang sembahyang, tentang persoalan saf dan sebagainya. Maka ini semua dibincangkan dalam kitab-kitab fiqh. Tinggal kita pergi cari lagi lah. Kita pergi cari, kemudian kita laksanakan, supaya mudah-mudahan setiap apa juga kerja tadi akan dikira oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dia jadi satu ibadah. Kerana rugilah rasanya kalau kita buat satu benda tu dalam keadaan kita nak kebaikan, rupanya tak dapat baik. Kita tak dapat baik walaupun niatnya nak baik. Niatnya nak baik tapi tak dapat baik. Baik, jadi kalau kita melihat kepada persoalan yang berkaitan dengan masalah yang kita sebutkan tadi, dalam keadaan apapun yang disebut oleh para ulama, bermakna apapun kerja yang kita buat ni, walaupun ada dasar kebaikan, tapi dia jangan mengganggu, ataupun jangan mana kata ada unsur-unsur kita melakukan penindasan ataupun mengambil hak dan sebagainya. Jadi dalam persoalan tadi, maknanya dalam sekadar kita hanya meletakkan, kalau sekadar kita hanya meletakkan beberapa sajadah ataupun beberapa tikar sembahyang di dalam saf, tanpa kita mengkhususkan tempat itu kepada siapa, masih dibolehkan. Kita hanya letak saf je lah. Kita hanya letak sajadah 5 ke 6 ke 7, tak apalah. Jadi bermakna saf tadi, maknanya sajadah tu dia kekal di situ.
Tetapi ketika mana timbul persoalan kalau sekiranya peletakan saf tadi merupakan satu tanda bahawasanya tempat ini telah pun dikhususkan kepada orang-orang yang tertentu, maka di situ agak sedikit menyimpang daripada apa yang terdapat dalam hadis. Kerana daripada hadis yang boleh kita sebut, Nabi memberikan gambaran tentang kelebihan dan keutamaan orang yang berada di saf yang pertama. Maksud kata para ulama, bila mana kata Nabi menyatakan begitu, di antara kelebihan, Nabi berkata dalam sebuah hadis yang menceritakan, kalaulah manusia itu tahu tentang kelebihan berada di saf yang pertama, maka mereka akan mengadakan cabutan undi kerana nak mendapat peluang berada di saf yang pertama. Jadi kata para ulama, daripada segi situ, faham kita daripada hadis tadi bermakna saf tadi terbuka kepada sesiapa saja. Tanpa boleh kita menentukan bahawasanya di saf yang pertama ini dikhususkan kepada orang-orang yang tertentu, sama ada yang punya pangkat, yang punya gelaran, yang punya pengaruh, siapa sajalah. Kerana itu melanggarlah. Melanggar mana kata apa yang disebut sebagai ketentuan yang ditentukan daripada hadis. Bila mana Nabi memberikan suatu gambaran bahawasanya siapa yang ada dulu, maka ketika itu dialah yang berhak. Hingga kan para ulama dalam persoalan ini membincangkan, kalaulah andai kata kita tak tahu, waktu tu kita datang di saf yang pertama tu, kita nampak situ kosong. Kosong. Jadi kita pun duduk. Tiba-tiba ada orang datang daripada belakang. Dia cuit bahu kita. Dia kata, maaf Tuan Haji, tempat ni tempat saya tadi. Saya kebetulan terbatal, pergi ambil uduk. Ketika itu kata para ulama, kita kena bangun. Kita kena bangun. Kenapa? Kerana tempat tu dah ada tuan di dulu. Dalam keadaan tak ditentukanlah, dia datang awal. Dia datang hari Jumaat, pukul 11 pagi datang dah. Dia duduk siap-siap di saf pertama. Kemudian waktu tu, bila mungkinlah lama sangat, misalnya kata dia duduk, tak terbatal. Maka dia pun pergi ambil air semayang. Kita tak perasan, mari pukul 12.30, tengok kata tempat tu kosong. Duduk situ. Tapi bila mana kata dia datang balik, maka tempat tu merupakan satu tempat yang disebut sebagai hak dia. Hingga kan ada juga pandangan dalam kitab yang menyatakan, hatta kalau sekiranya seorang kanak-kanak yang bersifat sebagai seorang yang mumayyiz telah pun berada di dalam saf, maka tidak ada hak kepada kita untuk menghalau dia ke belakang. Kerana kalau kita halau, bermakna ketika itu kita dah dikira mengambil hak orang. Kita dah dikira merampas hak orang. Kerana semua orang yang datang berjemaah ni, maka dia ada hak masing-masing. Siapa yang nak datang, tu Nabi kata, siapa yang nak dapat kelebihan, nak dapat maknanya keutamaan, duduk di saf pertama, dia kena mari awal lah. Dia kena datang awal. Siapa yang datang awal, maka itu tempat dia. Itu dia punya mana kata hak. Dan kita tak boleh mana kata nak menentukan, ataupun kita tidak boleh dalam bahasa mudah kita kata nak booking, ataupun nak tempah, ataupun nak mengkhususkan, ataupun nak menetapkan maknanya sesuatu ketetapan yang daripada segi hukumnya, maka Allah dan Rasulnya tidak cakap ataupun tidak kata macam itu. Jadi itulah daripada apa yang boleh kita boleh mana kata kita sebutkan dari sudut maknanya pengamalan ataupun dari sudut perbuatan tadi. Walaupun mungkinlah kita mengatakan bahawasanya takdir katalah tempat yang di belakang tu kita khususkan atas sebab kata mudah-mudahan yang di belakang itu merupakan mereka yang mampu untuk memberikan teguran kepada imam, memberikan ataupun memperbetulkan sembahyang imam kalau sekiranya kita terjadi suatu kesilapan ataupun kesilapan ataupun ketidaksempurnaan.
Tapi kalau kita buka balik bab yang disebut oleh para ulama dalam bab al-istikhlaf, hak penentuan siapa yang berada di belakang adalah hak imam ketika itu, bukan apa yang diputuskan oleh orang lain. Ya, contohlah, hari ini imam betul kata, contoh kata saya lah contohnya. Baik, bila saya misal kata duduk mana kata dekat tempat imam tu, saya perhati tengok di antara jemaah yang ada ni siapa yang lebih layak ketika tu untuk duduk di belakang saya. Di belakang saja. Kalau katakan kita ikut kepada kaedahnya gitu, ya kita tak adalah nak usik kata apa yang dibuat oleh orang, kita cuma berasaskan kepada persoalan dalam kitab. Ya, kerana dalam bab-bab ataupun dalam bab yang kita sebut sebagai al-istikhlaf, di sana kata para ulama pengganti imam ada dua kaedah. Ya, orang yang mengganti imam tu dalam keadaan kelayakan dia untuk duduk ganti imam tu ada dua kaedah. Pertama, sama ada dipilih oleh imam, ya, dipilih oleh imam yang berada ketika itu, ataupun dipilih oleh jamaah yang sekali ada. Kalau kata imam tak pilih lah, dari itu dari segi mana kata pengkhususan tadi agak sedikitlah mana kata tak kena dengan apa yang disebut oleh para ulama, kerana yang kita katakan tadi dalam keadaan as-saf ini dia merupakan hak siapa yang datang dulu. Siapa datang dulu dia punya tempat. Itu satu bab. Kemudian bab tadilah bab dalam keadaan kata nak ganti tadi, bermakna penggantian tadi bukanlah disebut sebagai mana kata dipilih daripada persoalan perbincangan ataupun pemasyuaratan ataupun undi dan sebagainya, tetapi dari segi hukum makanya imam yang bertugas pada waktu itu maka dia yang memilih siapa orang yang layak pada pandangan dia untuk duduk di belakang dia. Seorang saja di belakang tu sebagai pengganti imam. Yalah, itu dari segi itu dari segi hukum tu agak tak kena lah, agak tak berapa kena dengan hukum, ya. Jadi ialah itu dalam keadaan tadi, dalam keadaan kita katakan tadi persoalan kita melihat persoalan ibadah dari sudut panduan dan pedoman. Ya, dari sudut yang kita sebut sebagai ada dia punya orang kata apa kaedah ataupun dia punya panduan tadi. Ya, jadi dalam masalah yang kita sebutkan tadi, dalam keadaan sampai kata para ulama jangan menyentuh tentang apa yang disebut sebagai orang kata apa hak-hak orang ketika mana kita melakukan ibadah dan sebagainya, maka itu semua dibincangkan dalam kitab, ya. Dan makanya itulah yang kita katakan tadi, dalam keadaan kita perlu memahami beberapa perkara yang berkaitan dengan persoalan ibadah, kerana di awal perbincangan tadi kita katakan bahawasanya ibadah ini tidak boleh kita pandang dari satu sudut, ya, tidak boleh kita pandang dari sudut yang kita sebut sebagai satu kebaikan ataupun kita sebut sebagai satu keputusan dan sebagainya, tapi hendaklah berasaskan kepada apa yang ada yang disebut oleh Allah dan Rasulnya sebagaimana yang diterang oleh para ulama. Jadi kalau kita buat tu bertepatan dengan hukum, fadal, tak ada masalah. Ya, jadi kalau sekiranya yang kita buatkan tadi dalam keadaan agak menyimpang ataupun agak tidak bertepatan ataupun agak sedikit tersasar daripada hukum, seeloknya lah tak usah terus lah. Seeloknya jangan kita teruskan. Jadi mudah-mudahan situ ada keberkatannya, insya-Allah. Itulah di antara apa yang sebab kita mana kata kongsikan pada malam ini, kerana banyak lagi lah perkara yang perlu untuk kita mana kata kongsikan bersama untuk kita memahami beberapa persoalan yang disebut sebagai ibadah tadi, agar mudah-mudahan seluruh kehidupan dan seluruh apa juga yang kita buat akan dikira sebagai satu ibadah, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan sambung sebahagian lagi daripada perkara yang berkaitan dengan persoalan ibadah. Jadi mudah-mudahan kita harap apa pun yang kita buat, ya, akan diterima sebagai satu perkara yang mendatangkan kebaikan, bukan saja dari sudut pelaksanaan, malahan dari sudut kurniaan ganjaran dan kebaikan-kebaikan yang terdapat dalam apa yang kita namakan sebagai ibadah. Cuma mana kata kita tak adalah mana kata nak sebut kata menyalahkan ataupun membenarkan. Ni kita sebut dari segi konteks hukum.
Dan mungkin apa yang kita sebut ni tersilap ataupun ada yang tak legap, tapi itulah sekadar apa yang kita faham, sekadar apa yang kita tahu, maka kaedah dia begitu. Ya, cuma dari sudut pelaksanaan, dari sudut mananya penerimaan, maka terpulanglah kepada pandangan masing-masing. Wallahu a'lam. Jadi insya-Allah kita tangguh sama-sama dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala azwajihi wa zurriyyatihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.